مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارم وفي سبيل الله. Kemarin semalam terakhir rekod, so hari ni gharim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal gharimu ala sati aqsamin ahaduha manistadana dainan litaskina fitnatin baina ta'ifataini fi qatil la yadhhar qatiluhu wa tuhammila dainuhu bisababin zalika fayuqdiya dinuhu min sahmil gharimina ghaniyan kana aw fakiran. Yang keberapa ke gharim? 6. Gharim. Yang ke-6 adalah gharim. Tahu tak gharim? Hutang. Jadi hutang tu dibagi menjadi 3 macam. Salah satu aksam 3 macam. 3 jenis. Yang pertama adalah orang yang berhutang untuk menyejukkan ataupun untuk orang yang pertama adalah orang yang hutang sebab untuk mengelakkan, bukan mengelakkan, dia untuk benda tu besar dia jadi kecil, ataupun benda tu panas dia jadi sejuk, menyejukkan, untuk menyejukkan fitnah ataupun kerusuhan. Maksud fitnah di sini adalah rusuhan ataupun pergaduhan antara 2 kaum sebab adanya orang yang terbunuh yang tak tahu siapa pembunuhnya. Kemudian dia berusaha untuk berhutang sebab hal itu. Maka hutangnya itu dibayar dari bahagian gharim. Faham? Ada 2 orang gaduh, mati. Seorang tu mati. Ataupun ada kaum. Kalau kat sini contoh dia kaum. Buat kaum A dengan kaum B dia gaduh. Lepas tu ada orang mati. Bila ada orang mati, maka ada yang namanya hukum diat. Faham? Bukan nyawa diganti nyawa. Diat ni bila mana mati tak tahu siapa bunuh. So kena bayar diat. Bayar ganti rugi. Kita manusia ni nanti kalau bab diat tahu harga 1 gigi tu berapa puluh ekor unta. Kalau kita tumbuk orang, patah gigi dia, kena bayar ganti rugi berapa puluh ekor unta. Nanti kita masuk bahagian itu. So dekat sini 2 kaum. Salah satu tu ada yang meninggal dan tak tahu siapa yang bunuh. So bila dah bergaduh, siapa bunuh, siapa nak ganti rugi, dia tak tahu siapa, maka adalah si Nazmi pun jadilah orang tengah. Okeylah, saya bayar. Berapa? 50 ekor unta, dia bayar. Kemudian untuk bayar hutang itu boleh diambil daripada zakat yang bahagian gharim hutang itu. Faham? Ada peruntukan zakat untuk hutang. Maka untuk bayar hutang tadi tu, Nazmi kata dia nak bayar tu kan dia bayar cash. Hutang. Dia kata okey, dah 50 ekor unta bukan sikit.
Contoh. Ataupun 50,000 dia suruh bayar. Nazmi nak cari mana duit hutang tu. So nak bayar hutang tadi tu, dia boleh pergi minta zakat ghorim untuk bayar hutang tadi tu. Tak kisah Nazmi tu macam mana orang dia. Dekat sini, Qoniyan kana au fakiron, baik Nazmi tu kaya ataupun miskin. Dia mampu nak bayar cash 50,000 tu. Tetapi dia boleh jadi mustahikul zakat ketika dia ada di posisi itu. Dia nak menyejukkan fitnah antara dua kaum tadi. Dan ghorim tersebut, Nazmi tadi, dia diberikan zakat sampai bila? Hanya jika hutang dia itu masih menjadi tanggungan dia. Maka kalau dia tak membayar dengan hartanya sendiri atau di awalnya dia bayar cash terus, maka dia tidak diberi bahagian ghorim. Faham? Faham tak? Tak faham. Sampai bila Nazmi dapat bahagian zakat ghorim ni, zakat hutang ni? Yang pertama tu baik dia kaya ke miskin. Syarat dia adalah dia diberi zakat tu kalau hutang tadi tu masih lagi menjadi tanggungan dia. Dia tak bayar habis lagi. Kalau dia bayar habis dengan harta dia sendiri, maka dia tak dapatlah zakat ghorim tu. Dia tak ada hutang. Dia pergi bayar semua. Hutang apa? Kecuali dia kata, okey, korang gaduh, okey, nanti aku settle. Hutang nanti aku bayar. Dia boleh dapat zakat ghorim tu. Ataupun dibayar bulan-bulan. Lepas tu sampai masa 350 bulan, dia dah habis bayar. So 351 bulan yang ke 351 tu, dia tak dapat dah zakat. Faham? Kemudian ada lagi contoh-contoh ghorim yang lain. Orang jenis-jenis hutang. Dekat sini diterangkan bahawasanya ghorim yang berhak menerima zakat itu dia menjadi kepada 3 golongan. Yang pertama, berhutang untuk perdamaian. Macam tadi. Contoh dia, orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak atau lebih yang tengah bermusuhan. Itu berhak mendapatkan zakat apabila harta yang digunakan untuk mendamaikan didapatkan dengan cara hutang. Dan saat pembahagian zakat, hutang tersebut belum settle. Belum lunas. Faham? Yang pertama tu zakat, contoh ghorim tu, dia hutang untuk pendamaian. Macam contoh tadilah ada orang gaduh. Lepas tu dia jadi orang tengah untuk damaikan dua pihak. Maka dia jadi orang tengah untuk damaikan dua pihak dengan cara berhutang tu, dia dapat ambil zakat daripada peruntukan zakat hutang tu untuk bayar hutang dia tu. Faham? Yang kedua, berhutang untuk kemaslahatan. Faham? Kemaslahatan. Ada maslahat. Contoh, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri atau untuk family dia untuk keperluan yang, ingat untuk keperluan yang harus ataupun sunnah. Dalam kurungan, tidak untuk maksiat. Contoh dia apa? Seperti contoh untuk biaya hidup atau pendidikan. Berhak mendapatkan zakat supaya digunakan untuk
membayar hutang dia. Begitu juga berhak layak untuk mendapatkan zakat orang yang berhutang sedia, orang yang berhutang untuk kemaksiatan tetapi rupa-rupanya ditasarufkan harta itu untuk perkara mubah atau sunnah, atau berhutang untuk maksiat dan ditasarufkan kepada maksiat pula, namun sudah bertaubat dari kemaksiatan yang dilakukan. Yang kedua tu ada maslahat. Dia hutang tu untuk maslahat. Ada dia hutang untuk, yang penting untuk mubah ataupun harus ataupun sunat. Contoh yang harus tadi tu untuk apa? Untuk biaya hidup ataupun pendidikan. Nazmi, adik dia nak pergi belajar. Dia tak ada duit. Dia hutang dengan Irfan. Kemudian Irfan duduk minta-minta je duit. Mana duit aku ni? Maka dia boleh untuk menjadi mustahikul zakah, untuk memustahikul zakah untuk mendapatkan zakat daripada peruntukan hutang tadi. Kemudian yang contoh hutang yang nombor 3, berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Siapa pernah jadi macam ni, dia tahu. Berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Contoh dia di mana waktu hutang telah jatuh, masa orang yang menanggung dan yang ditanggung dalam keadaan tak mampu untuk bayar. Faham? Kan dia sebenarnya hutang, kalau dalam akad hutang memang ada masa. Tetapi hutang itu sebenarnya adainul had. Dia bila berhutang, maka semasa itu juga jatuh tempoh untuk dibayar. Contoh hari ni saya hutang Nazmi, saya hutang RM50. Nazmi tanya, bila bayar? Minggu depan. Tunggu klaim Farah dulu. Kita bayar. Walaupun tunggu klaim Farah, sekarang saya dah wajib bayar. Hutang sebenarnya. Dia tak perlu tunggu. Ada je sekarang, boleh bayar. Dia tak, let lu, janji seminggu. Buat apa bayar sekarang? Tak. Sebenarnya, ketika kita berhutang, seketika itu juga jatuh tempoh untuk kita bayar hutang itu balik. Tapi masalahnya sekarang, orang yang berhutang, Nazmi, saya hutang dengan Nazmi, saya berhutang ke menghutangi? Saya berhutang. Nazmi yang beri hutang. Kadang-kadang orang yang berhutang itu lebih jadi bos daripada orang yang menghutangi. Betul tak? Kadang-kadang tu sampai kan kita ni yang bagi duit, pinjam duit kat orang ni, sampai kita malu nak minta. Maka bila jadi macam tu, maka yang tadi tu berhutang untuk menanggung hutang orang lain, ada orang lain datang. Disebabkan saya tak boleh bayar untuk Nazmi, dia bayarkan dulu untuk Nazmi. Dia menanggung hutang saya yang dah jatuh tempoh. Dia boleh dapat zakat goreng. Faham? Dari zakat, saya nak minta zakat goreng, saya beri hutang. Ustaz, hutang tak kerti nak bayar. Nazmi dah bising dah. So dia dapat zakat RM50 tu. Faham? Lepas tu saya macam mana? Steady dah ada orang bayar. Tapi lepas tu nak pinjam duit memang orang tak bagi lah. Dah tahu dah perangai. Bagi pinjam duit, hutang tak nak bayar. Lah kali ambil kat zakat. Kata dia orang dah cop lah. Ni muka ni tak boleh pakai. RM10 ke, RM30 ke, RM50 ke, nanti akan ada orang tengah bayarkan, lepas tu pergi kat pusat zakat. Tapi ini semua dia tak boleh hanya omong kosong, sembang, dia kena ada hitam putih. Pergi pusat zakat, cerita benda tadi, tak bagi. Mana hitam putih dia? Mana stamping dia? Dia kena ada. Baru dapat. Faham? Tu kurang lebihnya tentang
Ghorim yang nombor 6. Orang hutang, contoh-contoh hutang, cara orang dapat zakat hutang. Kemudian yang ketujuh, inna masyarakat lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Kemudian sabilillah. Biasa kita dengar orang letak isbek sabilillah. Apa benda itu sebenarnya? Sabilillah ni umum. Apa sahaja yang kita buat kerana nak dapat redha Allah, itu semua dikira sabilillah. Itu yang umum. Sebab itu orang meninggal dalam mencari nafkah, dia dikira syahid dunia, betul? Syahid akhirat. Sebab umum. Sebab itu pentingnya niat. Kita datang kerja, kita niat nak cari redha Allah, dikira fisabilillah. Allah redha di situ. Tetapi fisabilillah yang di dalam bab zakat itu lain. Dia lebih khusus, dia lebih kecil lagi. Dia lebih tafsil. Dia tak boleh, saya pergi kerja, saya sabilillah, saya nak pergi besar zakat, saya nak ambil zakat sabilillah. Tak boleh. Jangan Irfan, nanti ustaz kata pergi kerja fisabilillah, nanti tengok tengah hari tak ada, cari mana pusat zakat, pergi ambil zakat fisabilillah. Wa amma sabilullahi fahum al-ghurrah al-ghuzzatu alladhi la sahma lahum fi diwanil mustazifati bal hum mutatawwi'una bil jihad. Ni definisi sabilillah. Apa sabilillah itu? Orang fi sabilillah itu adalah mereka para prajurit perang yang tidak memiliki bahagian dalam buku catatan orang-orang yang digaji oleh kerajaan. Bal hum mutatawwi'una bil jihad, tetapi mereka adalah sukarelawan jihad. Tu orang yang macam ni je dapat zakat fisabilillah. Askar kena bayar. Rela pun bayar. Yang tak bayar siapa? Kita yang pergi berperang, yang tak dapat gaji daripada kerajaan. Tu dia fisabilillah. Ingat prajurit perang, bukan masuk ofis niat fisabilillah, pergi pusat zakat kan. Kemudian yang seterusnya adalah wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ibnu sabil. Ibnu tu anak, as-sabil tu jalan, bukan anak jalanan. Bukan kita ibnu sabil, ibnu tu anak, sabil tu jalan, anak jalanan. So orang merempat dia dapat zakat ibnu sabil, bukan. Orang yang merempat, orang yang tak ada tempat tinggal tu zakat dia bukan ibnu sabil, tapi mungkin dia zakat fakir ataupun miskin. Kalau ibnu sabil, amal ibnu sabil fahuwa man yunsi'u safaron min baladi zakati au yakunu mujtazan bi baladiha. Orang ibnu sabil tu adalah orang yang melaksanakan safar, yakni perjalanan dari daerah zakat, atau orang yang safar lalu daerah zakat. Maka pemberian zakat kepada dia itu disyaratkan adanya hajat, iaitu dia perlukan kepada harta dan safarnya itu tidak untuk tujuan maksiat. Faham? Orang-orang yang safar, dia lalu daerah yang ada zakat. Kalau kita kat Malaysia ni jelas semua daerah ada zakat, ada pusat zakat dia. So dia safar tu, dia kehabisan bekalan, dia tak ada bekalan dah. Maka dia dah boleh dapat zakat ibnu sabil. Memang tak ada langsung dah, duit dah tak ada dah. Bukan duit cash tak ada, tapi debit card ada. Memang tak ada dah, nak isi minyak pun tak boleh kan? Dan tujuan safar dia itu tidak untuk tujuan maksiat. Maka di dalam bab
Qasar solat kalau kita ingat dulu, safar dia terbahagi kepada 3, betul? Ada yang ingat? Al-asi fi safar, al-asi fi safar bis safar, al-asi bis safar fi safar. Ada 3. Yang pertama, memang orang safar tu memang dia niat untuk maksiat. Saya nak pergi Thailand, hak inai saya nak pergi cuci mata. Contoh. Jangan buat. Contoh. Memang pergi tu untuk bermaksiat. Maka start dia keluar rumah tu pun dia dah tak boleh nak kosor jamak solat dah. Jangan, saya musafir ni. Niat dia pergi tu untuk maksiat. So dia tak ada rukhsah. Dia tak ada keringanan dalam jamak ataupun kosor solat. Yang kedua, niat tak maksiat, tetapi di dalam safar ada maksiat. Contoh, dia naik bas. Contoh dia nak safar. Contoh nak pergi Penang. Nak pergi Penang, niat dia adalah untuk balik kampung. Niat yang baik. Untuk safar untuk apa? Safar mubah. Untuk ziarah keluarga. Ingat, siapa ada ingat jenis safar apa? Hukum-hukum safar ada berapa? Ada wajib, ada sunat, ada mubah, ada haram. Betul? Ingat balik. Kemudian, dia safar tengah-tengah dalam bas tu, dia nampak ada orang tidur, dia tinggal handphone dia. Lepas tu dia ambil. Dia curi. Bermakna, niat dia itu untuk bermaksiat, niat ia tidak bermaksiat, tetapi safar dia itu ada maksiat. Yang ini boleh lagi. Boleh kosor jamak solat lagi. Yang ketiga, niat dia maksiat, tetapi di dalam safar dia tidak maksiat. Faham? So di dalam zakat, dalam bab zakat ni kenapa ada macam tu? Maksud dia, safar dia tu memang murni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada safar untuk maksiat. Maka dia boleh menjadi mustahiqul zakat, dia dapat terima zakat untuk zakat tadi tu, Ibnu Sabil tadi.